Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummata bi'iznillah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada hari ini kita akan membaca salah satu bab daripada kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah karangan Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah. Dan pada hari ini kita akan mula membaca daripada muka surat 84. Muka surat 84 daripada kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah karangan Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah. Dan nota disediakan di dalam kita ada sebarkan nota di link di bawah page saya sendiri ataupun di page Baitul Salam. Syekh kata, setelah Syekh menerangkan kedudukan sunnah Nabi SAW dan ahlul hadis berdasarkan kepada hadis-hadis dan juga asar-asar daripada hadis-hadis nabawiyah, asar-asar daripada sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in, maka pada kali ini Syekh akan membawakan nukilan-nukilan daripada ucapan-ucapan ulama-ulama tentang kemuliaan ahlul hadis. Syekh berkata, qala Syekh hafizahullah, wa yuhsinu ba'da dhikril ahadithi wal athari ad-dalati ala makanati ahlil hadithi wa fadlihim an nadhkura ta'ifatan min kalami ahlil ilmi al-mubayyan lihadal ma'na. Adalah baik selepas kita menyebutkan hadis-hadis dan asar-asar yang menceritakan tentang kedudukan ahlul hadis dan kelebihan mereka, untuk kita menyebutkan sebahagian daripada kata-kata ahli ilmu yang menerangkan tentang makna ini. Iaitu setelah sebelum ni pada pertemuan yang lepas kita dah baca tentang hadis-hadis dan asar-asar tentang kelebihan ahlul hadis. Hari ini Syekh akan sebutkan kata-kata ahli ilmu. Awalan, pertama sekali, qala al-imam Muslim bin Hajjaj An-Nisaburi. Berkata al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj An-Nisaburi rahimahullah, iaitu pengarang kitab Sahih Muslim. Di dalam kitab beliau At-Tamyiz, beliau berkata, i'lam rahimakallah anna sina'atal hadithi wa ma'rifata asbabihi min as-sahihi was-saqimi innama hiya li ahli al-hadithi khassah. Imam Muslim berkata, ketahuilah wahai anak muridku, semoga Allah merahmati kalian. Ini adalah uslub bicara ulama tatkala mereka mengajarkan ilmu, mereka mendahulukan kelas mereka atau mendahului ilmu itu dengan mendoakan rahmat kepada penuntut-penuntut. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kata Syekh, ya'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu, iaitu ketahuilah wahai murid-muridku atau muridku, semoga Allah merahmati kamu, anna sina'atul hadis,
sesungguhnya seni ilmu hadis. Jadi hadis ni disebutkan sebagai sina'ah. Hadis bukanlah suatu ilmu yang kita boleh jumpa hadis kemudian kita hafal, kita terus menjadi ahli hadis. Tidak. Hadis itu ilmu hadis merupakan sina'ah, merupakan seni yang memerlukan kepada banyak funun, memerlukan kepada banyak bidang dalam ilmu hadis, sehingga kita mengetahui sahih dan dhaifnya hadis. Lepas tu kata Syekh, sesungguhnya ilmu seni hadis itu wa ma'rifata asbabihi min as-sahih was-saqim. Sesungguhnya seni hadis dan mengetahui asbab-asbab, punca-punca yang menyebabkan hadis itu menjadi sahih was-saqim, dan hadis itu menjadi dhaif. Istilah as-saqim pada ulama qudama ialah dhaif, iaitu hadis yang sakit. Hadis sahih ialah hadis yang sihat. Hadis sihat ialah hadis yang betul. Hadis dhaif, saqim adalah hadis yang dhaif, yang lemah. Kata Syekh, sesungguhnya seni ilmu hadis dan pengetahuan tentang asbab-asbab yang menyebabkan suatu hadis itu dinamakan sebagai hadis sahih, dan asbab-asbab yang menyebabkan hadis itu dinamakan sebagai hadis dhaif, innama hiya li ahli al-hadis khassah. Hanya mampu dimiliki oleh ahli hadis. Tuan-tuan, hadis kita tidak akan mampu, kita tak akan dikatakan seorang yang alim hanya dengan menukilkan kata ulama lain bahawa hadis itu sahih. Kita hanya taklid hakikatnya. Namun bagi yang mengenali suatu hadis itu sahih ataupun tidak, yang menjadi ahlinya adalah ahlul hadis. Apabila kita belajar tentang asbab hadis sahih, kita sebagai contoh, hadis sahih yang kita semua hafal ta'rifnya, al-hadithul ladzi yarwihi al-adlu tamud dhabti muttasilus sanadi wa la yakunu syadzan wa la mu'allala, yang kita selalu sebut bahawa hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, yang dhabit, yang sempurna sifat dhabitnya, yang bersambung isnadnya, dan tidak ada syaz dan juga tidak adanya illah dalam hadis tersebut. Untuk memahami istilah-istilah dalam ta'rif ini sendiri pun perlukan kepada orang yang memahami hadis. Belum lagi untuk mengetahui sahih dan tidak sahih. Hadis sahih, kalau kita tengok pada ta'rif ini, adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang adil, yang cukup dhabit, yang bersambung sanadnya dan terlepas daripada syaz dan illah. Apakah hadis yang dibincangkan untuk dalam mengetahui dalam jumlah hadis yang begitu banyak? Hanya muhaddisin yang tahu. Apakah perawi-perawi yang meriwayatkan hadis dalam satu-satu hadis? Hanya muhaddisin yang tahu. Apakah sifat perawi tersebut, adakah dia adil ataupun tidak? Hanya muhaddisin yang tahu. Apakah perawi yang adil tadi dhabit ataupun tidak, iaitu seorang yang kuat ingatannya atau tidak, atau seorang yang memelihara periwayatannya atau tidak? Hanya muhaddis yang tahu. Dhabitnya, adakah dhabitnya dhabit yang tam sehingga menjadikan hadisnya hadis sahih li dzatih, atau dhabitnya dhabit naqis, dhabit naqis yang menyebabkan hadisnya disifatkan sebagai hasan. Dilihat pula kepada hadis hasan. Hadis-hadis hasan, sekiranya hadis hasan itu datang dengan riwayat yang banyak, dia boleh jadi hadis sahih li ghairih. Dilihat kepada syarat hadis-hadis dhaif. Hadis-hadis dhaif ada dua, dhaif yang syadid, dhaif yang terlalu kuat kedhaifannya, yang tidak akan naik martabat. Ada hadis yang sederhana dhaifnya, yang sedikit dhaifnya, dia menjadi dhaif sekiranya bersendirian. Namun apabila datang riwayat-riwayat yang banyak, atau riwayat-riwayat yang menjadi syawahid ataupun mutaba'at, menjadi mutaba'ah kepada riwayat tersebut, dia akan menjadi hasan li ghairih. Dan hadis-hadis yang disifatkan sebagai hadis maudhu', dan juga hadis-hadis sahih yang datang dengan riwayat yang banyak daripada awal dinamakan sebagai mutawatir. Semua takrifan-takrifan ini memerlukan kepada ilmu. Semua tiap-tiap langkah
dalam ilmu hadis. Tiap-tiap perkataan yang kita belajar dan kita ajarkan dalam ilmu hadis perlukan kepada ahlinya. Sebab ilmu ini merupakan ilmu yang dikatakan sebagai ilmu hadis ni rijal. Ilmu hadis ni adalah ilmu yang hanya ilmu yang kuat, yang hanya dicintai oleh orang-orang yang suka menuntut ilmu. Sebab tu kata Syekh Imam Muslim rahimahullah, beliau berkata sesungguhnya seni ilmu hadis dan pengetahuan tentang kesahihan suatu hadis atau dhaifnya hadis tersebut hanya diketahui oleh ahli hadis. Hanya ahli hadis yang mengetahuinya. Li'annahum, kerana mereka al-hufadhu li riwayatin nas. Kenapa hanya muhadis yang tahu? Sebab mereka lah yang menghafal riwayat-riwayat hadis. Kalau kita jumpa orang lain, mereka tidak menghafal hadis. Kenapa kita perlu dikatakan bahawa hadis sahih tak sahih hanya ketahui oleh hadis? Sebab mereka menghafal riwayat-riwayat yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam masyarakat. Mereka menghafal, mereka memelihara, mereka yang kumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai jenis dan taraf cara sampai kepada kita seperti mana saya sebutkan tadi. Mereka menghafal hadis-hadis yang dikatakan hadis yang lemah. Mereka juga mengumpulkan pendustaan hadis-hadis palsu, sesuatu perkataan manusia yang dinisbahkan kepada perkataan Rasulullah yang dinamakan sebagai hadis-hadis maudhu'at. Semuanya mereka hafal dan mereka kumpul. Maka untuk mengetahui hadis, kita perlu rujuk kepada al-hadis. Dan untuk mengetahui kesahihan hadis, kita perlu merujuk kepada al-hadis. Untuk mengetahui kedudukan rijal, kita perlu rujuk kepada al-hadis. Untuk mengetahui ta'rif rijal atau ma'rifah berrijal, mengetahui sejarah kehidupan rijal, perlu kita rujuk pada al-hadis. Dan yang pentingnya, semua ini ahli hadis bersusah payah melakukan semua perkara ini, tujuannya adalah untuk memelihara keaslian ilmu yang diambil oleh manusia, untuk memastikan keaslian sumber ilmu, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum al-hufadhu li riwayatin nas al-'arifina biha duna ghairihim. Kerana ahli hadislah yang menghafal riwayat-riwayat manusia, yang mengetahui tentang kedudukan riwayat tersebut dan tidak dimiliki oleh orang lain. Idzil aslu alladhi ya'tamiduna li adyanihim as-sunan wal athar al-manqulati min asrin ila asrin min ladun Nabi sallallahu alaihi wasallam min ladun an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila asrina hadha. Kerana hadis ini merupakan asas yang dipegang oleh seluruh manusia untuk mengetahui agama mereka, mengetahui sunnah-sunnah wal athar, dan juga berita-berita al-manqulah yang diriwayatkan min asrin ila asrin, daripada satu zaman kepada satu zaman, min ladun an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak pada zaman Nabi ila asrina hadza, sehingga ke zaman kita sekarang. Ahli hadis mereka mengumpulkan dan mengetahui kedudukan hadis yang dikumpul sejak daripada zaman Nabi sampailah kepada zaman ini, iaitu zaman Imam Muslim rahimahullah. Fala sabila liman nabadahum minan nasi wa khalafahum fil madhhabi ila ma'rifatil hadis. Maka tidak ada jalan bagi sesiapa yang menentang al-hadis dan berbeza daripada mereka untuk mengetahui hadis. Kita tahu bahawa ahlul hadis ditentang sejak pada zaman-zaman awal lagi, kerana mereka sangat tegas dalam memelihara keaslian hadis. Dalam bab akidah, al-hadis ditentang oleh golongan ahli falsafah, mereka ditentang oleh ahli kalam. Kenapa? Kerana mereka mempertahankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui riwayat hadis berkaitan dengan suatu perkara, berbeza daripada ahli falsafah yang mengambil ilmu daripada selain daripada muslimin, dan berbeza daripada ahli kalam yang berhujah dengan kaedah yang diasaskan atau berhujah dengan kaedah yang sama juga digunakan oleh golongan ahli falsafah,
yang mana asas kepada ilmu mereka adalah qiyas. Asas kepada ilmu mereka adalah kaedah-kaedah yang mereka asaskan, sehingga mewujudkan hasil-hasil qiyas yang berbeza daripada apa yang terkandung dalam hadis. Maka kita dapati bahawa yang menentang ahli hadis pada zaman awal dahulu adalah golongan ahli falsafah dan ahli kalam. Kerana hasil daripada apa yang diputuskan oleh ahli falsafah itu berbeza daripada hasil yang ditemui oleh ahli hadis dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa? Sebab mereka menghafal hadis Nabi SAW. Mereka mengetahui penyelesaian masalah dalam hadis Nabi SAW. Mereka mengetahui apakah yang Nabi sebut tentang tafsiran suatu makna. Sebab tu apabila berhujah dengan ayat Al-Quran, hendaklah kita rujuk kepada al-hadis. Kerana ayat Quran itu mengandungi banyak wajah dan ianya boleh ditafsirkan dengan pelbagai cara. Namun apabila kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, hadis Nabi akan mengkhususkan suatu makna yang am, ataupun mentakyidkan suatu perkara yang mutlak dalam ayat Al-Quran. Kemudian kalau wujud dalam hadis Nabi itu suatu lafaz yang am, kita akan jumpa syarah di kalangan ulama muhaddithin, di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in akan menerangkan tentang makna apa yang mereka faham daripada perkataan Nabi SAW. Sama ada ia adalah am ataupun khas, sama ada ia adalah mutlak ataupun muqayyad, ataupun ia adalah muhkamat atau mutasyabihat. Ahli hadis mereka mewarisi ilmu-ilmu ini dan mereka mewarisi cara tradisi menuntut ilmu yang mereka ambil daripada ulama-ulama dan guru-guru mereka sehinggalah sampai kepada zaman Nabi SAW. Sebab tu bagi siapa yang menentang al-hadis, mereka takkan mampu berbicara tentang hadis. Sebab apa? Sebab ilmu hadis itu dipelihara dengan ketat, dipelihara dengan rapi oleh ulama-ulama hadis, sehingga tidak ada ruang untuk orang yang menentang al-hadis untuk mencipta satu hadis. Pasti mereka tahu. Tidak ada ruang untuk ahli-ahli dalam masalah akidah. Mereka membicarakan suatu masalah akidah dan mengatakan bahawa Nabi SAW tidak membicarakan perkara tersebut. Sebab apa? Sebab mereka tahu, mereka hafal dan mereka tahu kedudukan hadis yang membicarakan tentang soalan-soalan yang dibicarakan oleh ahli-ahli yang lain. Dalam masalah fiqh, ahli hadis berbeza pandangan dengan ahli ra'yi. Walaupun yang dimaksudkan oleh ra'yi yang asal itu adalah ra'yi yang semata-mata mengutamakan ra'y, berbeza daripada ahli ra'yi di kalangan fuqaha yang kemudian yang juga merupakan ahli hadis. Yang saya maksudkan ahli ra'yi yang menentang ahli hadis adalah ahli ra'yi yang benar-benar yang mementingkan ra'y, yang memulakan dan memulakan tradisi ataupun menjadikan akal sebagai asas kepada istinbat hukum mereka. Jadi kata Syekh Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau kata penentang-penentang ataupun musuh-musuh ahli hadis, mereka takkan mampu mengetahui tentang hadis dan mereka tidak mampu mengetahui kedudukan rijal. Waktu kata Syekh, fala sabila liman nabadahum minan nasi wa khalafahum fil madhhabi ila ma'rifatil hadithi wa ma'rifatir rijali min ulama'il amsari mimma madha min al-a'sari min naqalatil akhbari wa hammalil athar. Dan orang-orang yang menentang ahli hadis tidak mempunyai jalan untuk berbeza daripada ahli hadis, dan mereka tidak mampu mengetahui hadis, dan mereka sendiri tidak mampu mengetahui rijalul hadis. Rijalul hadis ialah perawi-perawi yang membawa hadis itu sampai kepada muhaddisin atau sampai kepada zaman kita. Yang mengetahui tentang rijalul hadis, iaitu mengetahui tentang senarai perawi-perawi yang membawa berita tersebut sampai pada kita, hanya ahli hadis yang mengetahuinya. Sebab tu kita dapati bahawa bila kita rujuk kepada ilmu tarikh, ilmu sejarah, kita akan dapati bahawa tokoh-tokoh tarikh dalam Islam merupakan tokoh-tokoh hadis. Kita dapati bahawa Imam Bukhari rahimahullah menulis kitab Al-Kubra, iaitu kitab asas kepada kitab hadis. Kita dapati bahawa Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah yang meninggal pada tahun 462, beliau mengarang kitab Tarikh Baghdad. Kita dapati bahawa Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah
mengarang kitab Sirah Alamun Nubala, merupakan kitab terjemah yang paling agung. Kita dapati bahawa Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengarang fi Ma'rifat Sahabah, kitab-kitab hadis, kitab-kitab rijal, kitab-kitab tarikh dibawa oleh ulama hadis. Sebab pada asalnya mereka memelihara hadis. Kemudian mereka menghafal perawi-perawinya. Kemudian mereka tanya tentang kedudukan perawi. Dan mereka tanya tentang sejarah perawi. Akhirnya daripada situ menjadi titik tolak kepada lahirnya ilmu tarikh. Cuma perbezaan antara ilmu tarikh dengan ilmu riwayat tarikh dengan riwayat hadis, ulama-ulama yang meriwayatkan ilmu tarikh, mereka menjadikan beberapa syarat. Ulama-ulama hadis ketika atau riwayat sejarah, kita dapati bahawa mereka adalah ulama hadis, namun mereka mengetahui bahawa riwayat-riwayat yang apabila berkaitan dengan hadis Nabi SAW, mereka akan meletakkan syarat-syarat yang ketat untuk diterima riwayat tersebut. Kenapa riwayat hadis itu jadi ketat? Syarat-syarat yang diberikan kepada hadis itu ketat. Mesti perawinya adil, mesti perawinya dhabit. Jadi kita dapati bahawa ilmu tarikh itu sendiri diasaskan oleh ulama-ulama hadis. Namun ulama hadis membezakan sedikit syarat-syarat peneriwayatan, syarat-syarat penerimaan riwayat. Dalam ilmu hadis mereka ketat. Sebab hadis itu menjadi asas kepada suatu hukum. Hadis sahih atau tidak, suatu hadis itu melibatkan apa? Melibatkan hukum syarak, melibatkan hukum hakam, melibatkan berita-berita berkaitan dengan akidah, melibatkan usul-usul syarak. Jadi riwayat hadis itu ketat. Perawinya mesti adil, perawinya mesti dhabit, sanadnya mesti bersambung, dan matannya mesti terpelihara daripada sifat pelik, dan juga matan juga mesti terpelihara daripada illah. Semua ini syarat yang ketat Allah berikan kepada periwayatan ilmu hadis. Berbeza daripada ilmu sejarah. Kenapa dalam ilmu sejarah riwayat berkaitan dengan sejarah itu lebih longgar berbanding dengan riwayat hadis, walaupun penulisnya adalah sama? Seperti contoh dalam kitab tarikh yang disebutkan oleh Imam Bukhari, yang dikarang oleh Imam Bukhari rahimahullah, dengan kitab Sahih Bukhari, dan kita dapati bahawa syarat dalam Sahih Bukhari sangat ketat. Berbeza daripada syarat dalam kitab At-Tarikh. Kerana riwayat sejarah, riwayat tarikh berkaitan dengan suatu berita yang tidak melibatkan hukum hakam, tidak melibatkan persoalan akidah. Kecuali sejarah-sejarah, riwayat-riwayat sejarah yang ada kaitannya dengan hukum syarak. Apabila ada riwayat sejarah berkaitan, ada kaitannya dengan, ada kesan dan impaknya terhadap hukum syarak, maka riwayat sejarah tersebut perlu dikaji dengan ketat dengan kaedah al-hadis. Namun sekali sejarah yang merupakan kisah-kisah yang umum dan tidak melibatkan usul syarak, maka ia dihukum dan dinilai berdasarkan kepada riwayat ahli tarikh ataupun ahli sejarah. Ramai orang yang tersilap dan terkeliru dalam masalah ini. Mereka tatkala membicarakan soal sejarah dan peristiwa sejarah itu, kadang-kadang ada kaitannya dengan akidah umat Islam, ada kaitannya dengan hukum hakam dalam pembinaan, dalam binaul hukum, dalam mereka mengatakan bahawa riwayat ini riwayat sejarah. Kalau riwayat sejarah, ianya hanya memberi kesan kepada cerita sejarah atau cerita tarikh. Namun apabila suatu riwayat itu ada kaitannya dengan ilmu akidah ataupun ada kaitannya dengan hukum hakam, maka ia perlu dinilai berdasarkan kepada neraca ahli hadis. Suatu ahli hadis membezakan antara riwayat hadis dan riwayatul akhbar. Riwayat hadis ketat, riwayat akhbar tidak terlalu ketat kerana isi kandungannya bukan berkaitan dengan hukum hakam dan hadis Nabi SAW yang melibatkan pengaruh atau mempengaruhi usul syarak. Ini adalah kaitan dengan kata-kata Imam Muslim. Imam Muslim mengatakan bahawa hendaklah kita mengetahui kedudukan al-hadis kerana mereka lah yang mengetahui hadis sahih ataupun tidak dengan segala aspek-aspek dan juga syarat-syarat berkaitan dengannya.
Yang kedua, kita tengok kepada yang Syekh sebut tentang kata-kata Al-Imam Ibn Qutaybah rahimahullah dalam kitab beliau Ta'wil Mukhtalifil Hadis. Beliau berkata, ini berkaitan dengan kedudukan dan kemuliaan al-hadis. Beliau kata, fa amma ashabul hadis fa innahum iltamasu hatihi. Sesungguhnya ashabul hadis, iaitu al-hadis, sesungguhnya mereka mencari suatu kebenaran daripada arahnya yang benar. Wa tatabba'uhu min mazanihi, dan mereka mengkaji dan mengutip hadis ini daripada tempat yang sepatutnya. Wa taqarrabu minallahi bittiba'ihim sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabihim li atharihi wa akhbarihi. Al-hadis, mereka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti jejak langkah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuntut ilmu melalui athar-athar, iaitu melalui sunnah-sunnah amaliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhbarihi, dan mereka menuntut ilmu daripada berita-berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah fi'liyah Nabi yang perlu kita ikut, yang dinamakan sebagai athar dalam konteks ini. Ada sunnah Nabi merupakan berita yang Nabi sampaikan dan dinamakan sebagai akhbar. Ahlul hadis, mereka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ittiba', melalui pengikutan atau mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah simat al-hadis. Ini adalah lambang al-hadis. Mereka tidak melakukan suatu taqarrub, mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui akal dan kias mereka. Mereka bertaqarrub dengan Allah, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam sunnah-sunnah amaliyah ataupun dalam sunnah-sunnah ilmiah. Sama ada dalam sunnah-sunnah dalam praktikal bagaimana Nabi buat, ataupun mereka menerima berita yang Nabi ajar dan mereka terima seperti yang mereka ceritakan dalam masalah akidah. Ahlul hadis dalam masalah akidah, mereka menerima berita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak menolaknya dengan alasan-alasan itu ahad atau alasan-alasan yang lain. Dan dalam bab masalah praktikal, dalam masalah fiqh, mereka ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengannya sebelum mereka membincangkan tentang hukum wajib atau sunat. Mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka berbincang tentang adakah ianya haram ataupun makruh. Bagi ahli hadis, mereka tidak menjadi kerisauan yang pertama mereka adalah haram ataupun makruh. Yang mereka tahu apa yang Nabi larang, mereka akan tinggalkan. Kemudian baru mereka membincangkan tentang hukum, adakah dia haram atau makruh tatkala ingin menghukumkan perbuatan orang lain atau meletakkan hukum syarak. Dalam bab beramal, al-hadis, mereka akan beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka membicarakan tentang adakah perintah itu wajib ataupun sunat. Kerana pada mereka, dengan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka selamat. Dengan menjauhi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berada dalam bahaya. Dan tatkala perbuatan orang lain, baru mereka cari adakah hukum itu wajib atau sunnah. Langkah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma lam yazalu fit. Kemudian sifat yang dimiliki oleh al-hadis, kata Ibn Qutaybah lagi, setelah mereka mengikuti jejak langkah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di darat dan di lautan, di timur dan di barat, dan mengikuti sunnah ilmiah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun mengikuti sunnah amaliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh lagi, thumma lam yazalu fit tanqiri anil akhbari wal bahth laha. Bukan mereka ikut segala benda dan mereka terus menerus mencari lagi, mengkaji khabar-khabar berita, dan mereka mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka amalkan, hatta fahimu sahihaha wa saqimaha, sehingga mereka memahami dan mengetahui hadis yang sahih dan hadis yang lemah, wa nasikhaha wa mansukhaha, dan mereka mengetahui hadis mana yang nasikh, yang mana mansukh. Sebab tu yang mengasaskan ilmu usul fiqh adalah ahli hadis. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah,
Antara ulama hadis yang besar yang menghaskan, yang menjadikan ilmu itu sebagai suatu kaedah. Sebab apa? Sebab asas mereka, pada asalnya mereka mengumpulkan semua hadis Nabi SAW, maka Allah bukakan ilmu seterusnya ialah mereka mengenali. Selepas mereka kenal suatu hadis sahih atau tidak, mereka akan tahu hadis itu yang mana nasikh, yang mana mansukh. Nasakh dan mansukh dalam hadis hanya diketahui oleh ahli hadis. Kerana untuk mengetahui nasakh dan mansukh mesti melalui ilmu hadis, iaitu dengan mengetahui, antaranya adalah mengetahui sifatul ada. Sifatul ada contohnya, adakah hadis itu diriwayatkan dengan an, diriwayatkan dengan an, atau diriwayatkan dengan kalimah sami'tu, sami'na, atau diriwayatkan dengan riwayat qara'tu alaihi ataupun qara'na alaihi, atau diriwayatkan dengan lafaz hadis quri'a alaihi wa ana asma', atau quri'a alaihi wa nasma', atau diriwayatkan dengan ijazah, akhbarani ijazatan. Siratul ada dan juga kesan-kesan dan cara periwayatan hadis hanya diketahui oleh ahli hadis. Dan selepas mengetahui siratul ada, mereka juga mengetahui tentang tarjumatul ruwah. Menyebabkan dua gabungan ini, mereka mengetahui nasakh dan mansukh, mengetahui siratul ada dan mengetahui sejarah. Contohnya, kalau kita tengok pada tabaqat sahabat, hadis-hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah datang ke Madinah Munawwarah, tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-7 Hijrah, selepas peristiwa Khaybar, selepas Khaybar. Jadi, Abu Hurairah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah jumpa Nabi, hidup bersama Rasulullah sejak daripada selepas Khaybar sampai kewafatan Rasulullah. Dan hadis-hadis yang Abu Hurairah riwayatkan, kalau ada perkataan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ataupun diriwayatkan hadis haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu pada aku. Artinya secara automatik bagi ahli hadis mengetahui bahawa hadis ini adalah hadis yang datang terkemudian, iaitu hadis yang datang ataupun hadis yang berlaku pada waktu selepas tahun ke-7 Hijrah, iaitu antara tahun ke-7 Hijrah sampai pada tahun ke-10 Hijrah, iaitu tahun kewafatan Nabi SAW. Ahli hadis tahu secara direct. Sebab apa? Mereka mengetahui erti sami'tu. Sami'tu artinya sahabat meriwayatkan langsung daripada Nabi SAW tanpa ada perantaraan. Berbeza daripada lafaz an. An berkemungkinan kalau Abu Hurairah meriwayatkan satu hadis daripada Nabi SAW dengan kalimah an, berkemungkinan kalau diriwayatkan oleh Hurairah dengan lafaz an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan lafaz sami'tu atau ra'aitu atau dengan lafaz haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkemungkinan Abu Hurairah meriwayatkan dengan perantaraan. Cuma bagi ahli hadis, tatkala mendengar kalimah sami'tu atau ra'aitu atau perkataan haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mulut Abu Hurairah, mereka tahu bahawa hadis ini hadis mutaakhir, hadis yang kemudian. Bila hadis mutaakhir artinya apa? Ia merupakan hadis-hadis yang mutaakhir. Sekiranya berlaku pertentangan suatu hukum antara suatu hadis dengan hadis yang lain, maka dirujuk kepada ahli hadis. Adakah hadis ini hadis yang awal atau hadis yang akhir? Sebab syariat ini terbina selama 23 tahun. Bermula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu syariat ini terbina selama 23 tahun. Di Makkah Al-Mukarramah selama 13 tahun, di Madinah Munawwarah selama 10 tahun. Hukum hakam itu berubah. Apabila diriwayatkan bahawa adanya sahabat berbicara dalam solat, bercakap dalam solat, kemudian riwayat bahawa ada larangan untuk berbicara dalam solat, ahli hadis tahu bahawa hadis itu berlaku bila hadis bicara solat ketika awal Islam, hadis yang melarang untuk sahabat bercakap dalam solat adalah di akhir Islam. Sebab tu di sini satu perkara yang penting. Di selain al-hadis, kadang-kadang mereka berhujah dengan amalan-amalan yang perkara-perkara yang Nabi tidak ajar. Mereka berhujah bahawa bolehnya melakukan suatu amalan yang Nabi tidak ajar
dengan berhujahkan kepada suatu perkara yang berlaku di awal Islam. Sebelum adanya larangan-larangan berkaitan dengan bid'ah. Ataupun ketika sebelum adanya ketetapan Rasulullah terhadap suatu perkara. Contohnya, ada orang mengatakan bahawa boleh melakukan suatu perkara yang baru ataupun memulakan suatu amal ibadat sebelum Nabi ajar. Berhujah dengan hadis Abdullah bin Mas'ud berkaitan dengan lafaz tahiyat. Ketika Abdullah bin Mas'ud berkata bahawa pada suatu ketika, pada dahulu kami membaca tahiyat dengan perkataan Assalamu ala Allah, Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikail. Kemudian setelah solat, Nabi SAW menegur dan tanya, siapakah yang membaca Assalamu ala Allah? La taqulu Assalamu ala Allah, fa inna Allah huwa salam, sampai akhir hadis. Mereka kata bahawa sahabat mula, apa syawahid mereka? Apa fokus mereka? Mereka kata hadis Abdullah bin Mas'ud ini menunjukkan bahawa mereka mengatakan bahawa sahabat Nabi SAW membaca tahiyat, lafaz-lafaz tahiyat sebelum. Sama juga mereka kata bahawa sahabat-sahabat Nabi SAW baca doa iftitah, Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sebelum Nabi ajar, sahabat Nabi SAW membaca dengan lafaz Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd hamdan tayyiban mubarakan fi, sampai akhirnya. Sahabat-sahabat Nabi melakukan suatu perkara agama, mereka berhujah dengan hadis-hadis berkaitan dengan riwayat sahabat melakukan suatu amal ibadat yang saya sebutkan tadi, dengan alasan bahawa sahabat-sahabat telah memulakan amal ibadat sebelum Nabi ajar. Ini satu kesilapan yang fatal, kesilapan yang mutlak. Kerana sahabat-sahabat Nabi SAW membaca doa iftitah, membaca doa tahiyat dan membaca bacaan-bacaan tertentu sebelum Nabi ajar, pada waktu beda sebelum waktu adanya ketetapan Rasulullah SAW. Namun setelah Nabi SAW menetapkan bacaan tahiyat, sahabat akan membaca apa sahaja yang Nabi sebut. Apabila doa iftitah ditetapkan oleh Rasulullah, sahabat-sahabat hanya mengikuti apa yang dibacakan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tatkala suatu amal ibadat diikrarkan, pada awal Islam ada suatu perkara yang dibenarkan, yang mana kemudiannya tidak dibenarkan. Pada awal Islam ada setengah perkara yang dilarang, kemudian dihalalkan, seperti ziarah kubur dan sebagainya. Jadi hukum syarak dan hukum hakam berkaitan hadis, selain daripada kita mengetahui hadis itu sahih atau tidak sahih, kita juga perlu mengetahui yang mana nasikh, yang mana mansukh. Sekiranya ada perbezaan hukum, kadang-kadang perbezaan ini puncanya adalah kerana ia adalah nasakh dan mansukh. Tak boleh kita beramal dengan hadis-hadis yang mansukh, yang telah dimansukhkan, dengan mengedepikan hadis-hadis nasikh. Sedangkan hadis-hadis yang datang kemudian itu menasahkan syariat yang terdahulu. Kerana apa? Kerana syariat milik Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan hukum Islam secara direct. Hukum pengharaman arak berlaku di setelah berapa tahun, berapa peringkat. Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunkan sebelum pengharaman arak, Allah cuma menerangkan tentang bahaya arak. Arak itu ada perkara yang baik, ada perkara yang buruk, tapi buruk lebih banyak. Kemudian Allah turunkan pengharaman seterusnya dengan cara siapa-siapa yang minum arak hendaklah menjauhi masjid, menjauhi solat. Tidak solat. Hendaklah solat ketika waktu dia tidak mabuk. Sehingga Allah turunkan ayat mengharamkan arak secara mutlak. Kita tidak boleh berhujah dengan riwayat-riwayat berkaitan dengan boleh minum arak ketika waktu tidak, ataupun boleh solat ketika tidak mabuk. Artinya boleh minum arak selagi kita tak solat waktu mabuk. Tidak boleh. Sebab apa? Dia perkara yang mansukh. Banyak dalam masalah-masalah hujah-hujah yang dibawa oleh orang-orang tertentu dengan bolehnya melakukan bid'ah dengan cara mereka membawakan hadis-hadis yang dengan peristiwa hukum pada hadisnya dikatakan sebagai mansukh. Sahabat-sahabat berbicara tak boleh sahabat baca surah, baca bacaan ini sebelum Nabi ajar sebagainya, itu perkara yang mansukh. Sebelum Nabi tetapkan, sahabat diberikan kebebasan untuk baca apa sekalipun. Ketika waktu pembukaan diberikan kebebasan untuk membaca tahiyat
dengan cara yang mereka tahu, yang mereka rasakan sesuai dalam bacaan tahiyat. Namun setelah selepas pada zaman berlalu beberapa seketika, Nabi tetapkan bacaan iftitah, Nabi tetapkan bacaan tahiyat, Nabi tetapkan perbuatan-perbuatan, Nabi larang untuk berbicara solat dan sebagainya, sehinggalah Nabi berkata, bila Nabi berkata, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Dan Nabi melarang supaya sahabat ini melarang supaya umat ini melakukan penambahan dalam agama. Semua hadis-hadis yang melarang tentang penambahan berlaku di akhir kehidupan Nabi SAW. Sebab itu dalam berhujah dengan hadis perlu lihat juga, selain daripada tengok hadis sahih atau tidak dan memahami cara memahami erti hadis yang sebenar, kita juga perlu lihat kepada peristiwa dan juga bila masa waktu-waktu berlakunya suatu hadis ataupun riwayat kisah tersebut. Suatu yang mengetahui tentang kedudukan hadis ini nasih ataupun mansukh adalah sahabat Nabi. Yang mengetahuinya adalah ahlul hadis, kerana mereka menghafal hadis, mereka mengetahui tarikh rijal, dan mereka juga mengetahui kaedah rijal tadi atau perawi hadis meriwayatkan hadis dengan sigatul ada' wa tahammul, iaitu dengan kaedah-kaedah yang melalui kaedah al-hadis lah maka terlahirlah ilmu usul fiqh, sebahagian yang berbicara tentang nasah dan mansukh. Di sini menunjukkan bahawa kedudukan yang tinggi bagi al-hadis dan jasa mereka yang besar dalam mengasaskan ilmu-ilmu syariat yang datang kemudian. Kata Syekh lagi, wa arafu man khalafaha min al-fuqaha ala dhalika hatta najama al-haqqu ba'da an kana afiya. Kata Syekh, al-hadis juga mengetahui pandangan-pandangan ulama fuqaha ar-ra'yi yang berbeza daripada hadis. Mereka menerangkan tentang kesilapan tersebut sehingga terzahirnya suatu kebenaran. Kerana kita tahu bahawa kadang-kadang sebahagian daripada ulama mengeluarkan suatu pandangan dengan pandangan mereka yang menyelisihi hadis, bukan dengan sengaja. Kadang-kadang ahlul fiqh mengeluarkan suatu pandangan yang berbeza daripada hadis. Ahlul hadis datang beritahu tentang kesilapan tersebut. Ahlul fiqh mengeluarkan pandangan yang berbeza pada hadis. Pertama, kerana hadis tidak sampai daripada mereka. Jadi al-hadis beritahu bahawa hadis ada menerangkan tentang perkara ini, maka tidak perlukan kepada pandangan rijal, pandangan manusia. Kadang-kadang hadis yang sampai kepada ulama yang melakukan kesilapan tadi adalah hadis yang dari jalan yang lemah. Maka datang al-hadis beritahu kemudian dalam riwayat tersebut yang mewajibkan tuan berpegang dengan hadis yang sahih. Suatu perubahan hukum berlaku bila berlaku ketika pada awal Islam, tatkala berlaku daripada satu hukum berhukum yang lain atau satu ijtihad yang lain. Kerana apa? Kerana perubahan tentang ilmu hadis. Bukan ilmu hadis berubah, namun kerana hadis yang sampai pada awalnya hadis yang lemah, kemudian datang hadis yang kuat, maka dipegang hadis yang, maka berubahlah ijtihad. Sebab itu mazhab yang empat, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Malik, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad. Keempat-empat sebelum pada pengumpulan hadis secara keseluruhan, sebelum datangnya Imam Bukhari, sebelum datangnya Imam Muslim, sebelum datangnya imam-imam yang lain yang mengumpulkan hadis, maka patutlah berlakunya sedikit percanggahan antara empat mazhab yang perlu diketahui, perlu dibina dan dilihat, disemak hadis-hadis riwayatnya. Jadi ilmu belajar melalui mazhab satu perkara yang sangat penting untuk difahami. Belajar fiqh melalui mazhab sangat penting. Berkata Ibn Hibban dalam kitab beliau Al-Ihsan fi Taqribi Sahih Ibn Hibban, kata Ibn Hibban, ikhtarallahu ta'ifatan lisafwatihi, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih satu kumpulan yang terpilih di kalangan hambanya, wahadahum liluzumi ta'atihi
min ittiba'i sabilil abrari wa luzumi sunani wal athar. Dan Allah memberikan hidayah pada mereka untuk tetap berada di atas ketaatan dengan mengikuti jalan-jalan orang-orang yang abrar dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan athar. Fazayyana qulubuhum bil iman, maka hati mereka dipenuhi oleh iman. Wa antaqa alsinatuhum bil bayan, dan lidah-lidah mereka membicarakan suatu perkara yang jelas. Min kashfi a'lami dinihi, dengan mengeluarkan hukum-hukum agamanya. Wattiba'i sunnati nabiyyihi, dan mengikuti sunnah nabinya. Bidda'wi fir rahli wal asfar, dengan bersusah payah dan penat untuk melakukan perjalanan dan juga melakukan perjalanan menuntut ilmu. Wa firaqil ahli wal autan, dan mereka berpisah daripada keluarga dan negara. Fi jam'i sunani wa rafdil ahwa'i wat tafaqquhi minha bitarkil ara', dengan mengumpulkan sunnah-sunnah Nabi dan menolak sebarang hawa nafsu, dan mereka bertafaqquh, iaitu mencari hukum fiqh, mencari ilmu, memahami bitarkil ara', memahami hadis dengan meninggalkan pandangan-pandangan manusia. Fatajarradal qaumu lil hadithi wa talabuhu, maka ahli hadis mereka fatajarradal qaumu bil hadith wa talabuhu wa rahaluhu fihi wa katabuhu wa sa'alu anhu wa dzakaru bih. Al hadis, mereka meninggalkan segala-galanya demi hadis, dan mereka berjalan demi hadis. Mereka menulis hadis, mereka mencari sanad berkaitan dengan hadis, dan mereka bermuzakarah dan mengulang kaji pelajaran hadis sesama mereka. Dan hadis itu telah menjadi suatu perkara yang utama bagi mereka. Ini adalah al-hadis. Kata Syekh Ibn Hibban rahimahullah, dalam kitab beliau ini, beliau mengatakan bahawa ahli hadis Allah berikan mereka hati yang penuh dengan iman, amal mereka penuh dengan sunnah, kehidupan mereka penuh dengan perjuangan kumpulkan hadis, perjuangan meninggalkan keluarga, meninggalkan negara, tempat tinggal mereka, semata-mata untuk mendapatkan hadis Nabi SAW. Dan itu merupakan sunnah-sunnah yang perlu diikuti. Sanggup habiskan segala perkara untuk mendapatkan ilmu, sanggup berjalan dengan perjalanan yang jauh untuk dapatkan ilmu. Itulah dia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihissalam tatkala beliau meninggalkan tempat beliau pergi berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam, menuntut ilmu daripada orang yang lebih mengetahui suatu perkara. Begitu juga menuntut ilmu juga dilakukan oleh wufudul a'rab, iaitu wakil-wakil kabilah-kabilah Arab di seluruh tanah Arab datang jumpa Nabi SAW untuk mereka pelajari hukum Nabi, kemudian mereka balik sampai pada mereka. Itulah dia yang dilakukan oleh ahli hadis. Mereka keluar berjalan di atas muka bumi ini, cari hadis untuk mereka bawa dan mereka sampaikan kepada kaum mereka, kepada masyarakat mereka sendiri. Perkara itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bermusafir cari Abdullah bin Unais di Syam. Jabir tinggal di Madinah, pergi ke Syria, pergi ke Syam. Dalam perjalanan selama sebulan, semata-mata kerana satu hadis, untuk dapatkan kepastian satu hadis atau dapat bermuzakarah hadis dengan Abdullah bin Unais, sahabat Nabi SAW. Begitu dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an ketika beliau bermusafir ke negeri Mesir dalam berjumpa dengan Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhuma. Abu Ayyub Al-Ansari daripada Madinah Munawwarah pergi ke Mesir, berjumpa Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bercerita tentang satu hadis, iaitu Satrul Muslim. Selepas beliau mendengar hadis itu dan pasti bahawa bermuzakarah hadis yang satu daripada Uqbah bin Amir, beliau terus kembali ke Madinah Munawwarah. Perjalanannya begitu jauh, mereka lakukan semata-mata untuk memelihara dan mengetahui sunnah Nabi SAW. Dan pada zaman tabi'in, kita jumpa bagaimana Sa'id bin Musayyib menceritakan bahawa dalam satu hadis yang beliau dapati, yang beliau terima, memerlukan kepada beliau bermusafir beberapa hari dan berapa malam untuk dapatkan satu hadis. Bukan zaman sekarang, orang boleh bercakap dengan hadis, tak pernah kaji, tak pernah belajar, hanya dengan menaip dalam Google kemudian dia merasakan bahawa dia adalah hadis. Tidak. Ulama hadis dahulu, sepanjang mereka berjalan, mereka tahu apa yang mereka cari. Dapat hadis, dengar hadis, mereka hafal, mereka amalkan, kemudian mereka sampaikan kepada orang lain. Itu adalah simat al-hadis. Itu adalah perangai dan sifat al-hadis. Begitu juga kita lihat kepada Sayyidina Abu Busr bin Abdullah, bagaimana beliau bercerita tentang keadaan
bulan-bulan semata-mata kerana satu hadis. Begitu juga diceritakan oleh Sayyidina Amir bin Asy-Sya'bi rahimahullah. Beliau ceritakan tentang keadaan beliau berjalan dalam waktu masa yang begitu lama untuk mendapatkan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi mereka melakukan rihlah demi memelihara sumber agama untuk umat yang datang kemudian. Sama ada mereka pergi mengumpulkan hadis dengan tujuan untuk berrihlah untuk dengar hadis, atau ahli hadis melakukan rihlah ilmiah dengan beberapa tujuan. Tujuan pertama ialah untuk mendengar hadis Nabi SAW dan mengumpulkannya. Tujuan yang kedua ialah untuk memastikan kesahihan hadis. Kita dengar, bila mendengar satu hadis daripada seorang lelaki dan diketahui bahawa ada lelaki lain bersama dengannya, mereka berjalan dengan begitu jauh cari lelaki yang lain yang sama-sama ada dan wujud dalam majlis hadis untuk mengetahui kebenaran ataupun benar atau tidak hafalan yang dibawa oleh yang pertama, iaitu dengan tujuan tatabut, ataupun dengan tujuan untuk memendekkan sanad, iaitu dengan isnadul ali. Pergi jauh kerana apa? Kerana bertemu, dapat terima hadis direct daripada guru yang hidup di tempat yang jauh, selain daripada mengambil perantaraan, mencari isnad yang tinggi. Atau mereka berihlah semata-mata untuk bermuzakarah, iaitu dengan jumpa kawan-kawan dan bacakan hadis dan membetulkan hadis, iaitu mereka mengulang kaji berkaitan hadis. Ini semua mereka lakukan hanya mereka bersusah payah melakukan usaha ini semata-mata untuk memelihara keaslian agama ini dengan memelihara sumber kepada ilmu agama, iaitu hadis alaihi wasallam. Dan kata Ibn Hibban lagi, beliau kata hatta hafizahullahu bihim ad-din, sehingga agama ini terpelihara dengan kewujudan ahli hadis. Hatta hafizahullahu bihid din ala muslimin wa sanahu min salbil qahidin, sehingga terpeliharalah agama ini untuk kaum muslimin dengan kewujudan mereka, dan terpeliharalah terpeliharalah agama ini daripada tuduhan-tuduhan golongan yang mencela agama. Dan dengan usaha alul hadis itu, usaha mereka bersusah payah menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu, menuntut hadis dan meriwayatkannya kepada murid-muridnya, menjadikan ja'alahum inda tanazu'i a'immatul huda, menjadikan mereka tatkala adanya pertelingkahan antara suatu kumpulan, mereka lah menjadi imam-imam yang menunjukkan jalan yang benar. Wa fin nawazili masabihid duja, dan tatkala berlakunya peristiwa-peristiwa berbangkit dalam, mereka menjadi lampu dan pelita ketika waktu kegelapan peristiwa-peristiwa berbangkit. Dan mereka adalah pewaris anbiya, mereka adalah tempat berkumpulnya orang-orang al-asfiya, orang-orang yang terpilih. Ini semua, tiga qaul yang kita baca pada malam ini ialah merupakan pujian ahli ilmu terhadap usaha al-hadis dan apa yang mereka lakukan untuk agama ini. InsyaAllah kerana fatul masa, kita tamatkan di sini dahulu pada malam ini. Kita akan sambung bacaan kita terhadap kata-kata ulama yang lain dalam menerangkan tentang kemuliaan dan kedudukan al-hadis. Dan saya mohon maaf sekali lagi kerana faktor lain yang banyak kali hang, menyebabkan mungkin tuan-tuan tak dapat mengikutinya dengan tenang, sebab berhadapan dengan lain yang terputus-putus. Semoga Allah SWT jadikan usaha kita yang sedikit ini suatu kebaikan. Merupakan, kalaulah al-hadis mereka bersusah payah dalam berbulan-bulan, 1 bulan ataupun dalam beberapa hari untuk mendapatkan ilmu hadis, untuk mendapatkan ilmu, maka usaha kita untuk menunggu dan bersabar di sedikit kesusahan ini, semoga Allah SWT jadikan kita sebahagian daripada orang-orang yang mengikuti jejak mereka dalam memuliakan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang kita dapat sedikit daripada sifat mereka, dan semoga Allah SWT jadikan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada mereka ada sedikit sampai kepada kita, dan adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada mereka, kita dapat warisi sedikit, walaupun kita dari segi kedudukannya sangat jauh daripada mereka. Dari segi usaha kita sangat jauh. Kita lebih banyak menerima kebaikan daripada agama ini daripada kita lebih banyak mengambil kebaikan daripada kita memberikan dan berjuang ataupun berjasa kepada agama. Semoga Allah SWT ampunkan kesalahan-kesalahan kita, InsyaAllah. Saya cuba tengok di komen.